Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, kita sekarang ni masuk dalam siri yang kedua. Kita membincangkan amalan yang ditolak, amalan yang diterima dan amalan yang ditolak. Kita negatifkan sikit, tuan-tuan, bukan amalan yang diterima, tapi sebaliknya kita menceritakan amalan yang ditolak. Sebab kalau amalan yang ditolak ini diharapkan ada kegerunan bila kita cerita. Bukan nak menakut-nakutkan, tuan-tuan, tapi ada satu kegerunan supaya amalan-amalan yang tuan-tuan lakukan dan saya lakukan, insya-Allah pada sebarang ketika, pada sebarang masa, amalan-amalan itu menepati beberapa prasyarat-prasyarat yang telah ditetapkan oleh agama kita, tuan-tuan dan puan, supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, tuan-tuan, macam saya sebutkan pagi semalam, kita telah menyara keluarga kita daripada kita mula kahwin, katakanlah umur 25 tahun sampai dah 30 tahun kita kahwin. Sekarang, tuan-tuan, dah umur 53 tahun dah, tuan-tuan, kita bagi makan isteri kita, kita bagi pakaian isteri kita, kita bagi segala kemudahan perumahan kepada isteri kita, kita bagi nafkah lahir dan batin kepada isteri kita, kita jaga anak-anak kita, dia jaga anak-anak kita, saudara, hidup aman damai. Tetapi entah bagaimana, kerana kita tidak ikut persyaratannya, maka amalan-amalan yang hebat itu tak masuk dalam amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masuk dalam kategori amalan yang ditolak. Allah sedihlah, tuan-tuan. Bayangkan sebagai seorang pentadbir, katanya, mentadbir sebuah daerah, DO lah kata-kata, tuan. Dulu saya pernah berkhidmat sebagai salah seorang mentadbir daripada daerah, ketua ADO pada satu masa dulu, tuan-tuan dan puan. Bayangkan kalau kita memberikan khidmat, binakan jembatan, binakan jalan. Saya sebut juga semalam, tuan-tuan dan puan, meluluskan bajetnya, mendapatkan bajetnya daripada kerajaan negeri dan sebagainya, bincangkan bajet itu, bagi-bagikan bajet itu, ikut kampung-kampung, ikut penghulu-penghulu dan sebagainya, ikut ketua-ketua kampung dan sebagainya. Kita sebagai ketua kepada daerah, tuan-tuan dan puan, kita bertanggungjawab kepada seluruhnya, daripada yang kecil sampai yang besar, sampailah kepada pembangunan-pembangunan yang namanya pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Biasanya dia tertumpu kepada pegawai daerah. Kalaulah kita menjalankan tugas macam itu, hebat, tuan-tuan dan puan. Bina sekolah, bina klinik, bina jalan raya, tuan-tuan sebut aja. Bina kemudahan-kemudahan awam yang lainnya, masukkan paip air, masukkan api, masukkan telefon, seluruhnya adalah untuk memberikan keselesaan kepada jumlah penduduk yang berada di bawah naungan kita, tuan-tuan. Tetapi kita melakukannya tidak mengikut prinsip-prinsip, apa yang dinamakan prinsip-prinsip amal ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti secara rapat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, tuan-tuan, nanti termasuk dalam amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, tuan-tuan dan puan, saya juga sebutkan semalam, katakanlah kita berkhidmat sekarang ni, tuan-tuan, dalam COVID-19 ni, doktor-doktor, nurses, saya sebut juga semalam tu, matron, saya nak mengingatkan saja, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, kita baca di luar negara misalnya, sampai mereka memberikan nyawa mereka untuk memerangi COVID-19. Ramai, tuan-tuan, pakar-pakar yang mati, ramai nurses yang mati, ramai pembantu-pembantu hospital yang mati, ramai pekerja-pekerja hospital yang mati, ramai volunteers yang mati, tuan-tuan dan puan, untuk menyelamatkan insan daripada COVID-19. Kalau misalnya mereka memberikan nyawa mereka,
Tetapi mereka tidak, tuan-tuan, apa yang dijalankan, apa yang diusahakan itu tidak mengikut, tuan-tuan dan puan, kriteria yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang-bimbang, takut-takut, apa yang dilakukan itu tidak termasuk dalam amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti kat situ, tuan-tuan ya. Jadi, tuan-tuan dan puan ya, kalau misalnya amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadinya, tuan-tuan? Jadinya semalam saya menyebutkan amalan seperti Fata Morgana. Amalan seperti amalan-amalan yang nampak seperti amalan, yang nampak seperti diterima, tetapi pada hakikatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala. Nampak seperti diterima, seemingly it is going to be accepted by God, but it is not accepted simply because kita tidak mengikut the precondition, syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadikan apa yang kita lakukan itu sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan, apa dia? Saya mencatatkan, tuan-tuan, cuba membaca-baca dan cuba menanya-nanyakan, duduk-duduk bincang-bincang dengan ustaz-ustaz, dengan orang-orang yang lebih alim daripada kita semua, tuan-tuan dan puan, bincang-bincang. Dia kata yang pertama sekali, tuan-tuan, ialah niat. Semalam kita dah sebut, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun, sekurang-kurangnya untuk menyatakan niat, tuan-tuan, sebelum kita membuka fail, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekurang-kurangnya, maknanya kita memulakan dengan bismillah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah sesuatu itu dengan kamu mengucapkan terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim. Apapun, mulai daripada hari ini, wahai anak-anakku, wahai sayang-sayangku yang saya muliakan sekalian, yang saya hormati, yang saya kasihi, anak-anak, mak kepada anak, ayah kepada anak, tok kepada anak, tok wan kepada cucu, tok kepada cucu. Marilah kita, apa juga, mulai daripada hari ini, sama ada kita lupa atau ingat, kita mesti ingat apa yang kita lakukan, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apapun, nak start kereta, bismillahirrahmanirrahim. Masuk gear, nak jalan, bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti, tuan-tuan, nak isi pam minyak, ambil pam minyak tu, bismillahirrahmanirrahim. Betul. Itu saja. Nak start balik kereta, dari isi minyak tadi, bismillahirrahmanirrahim. Apa pun mulakan dengan yang, tuan-tuan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, tak ada dalam dunia agama-agama mana pun mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa benda yang kita buat, sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Hatta bila kita nak bercampur dengan isteri pun ada doanya elok kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, apa saja kita sebut, nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita baca doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah dulu. Apa pun, tuan-tuan, apa pun, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Kan, isteri kita menyajikan kopi pekat panas bagi kita balik kerja, angkat, nampak je, tuan-tuan, asap-asap panas itu naik, itu sedap, dengan goreng pisang seketul, 2 ketul dekat situ, bismillahirrahmanirrahim. Pandang muka isteri, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, itu sudah jadi penghias. Bismillahirrahmanirrahim, penghias kepada perbuatan, penghias kepada amalan, penghias kepada diri, penghias kepada muka, penghias kepada penampilan diri, penghias kepada percakapan, penghias kepada pandangan, penghias kepada pendengaran, penghiasnya bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan, lupa makan pun lupa bismillah. Allah, jangan, tuan-tuan, jangan. Ayah saya bila makan, saya ingat lagi almarhum ayah saya dengan mak saya, ayah saya terutamanya, dia deraskan suaranya, tuan.
Memang dia jaharkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nak mengingatkan anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang pertama tadi, niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa pun niat kerana Allah. Kan kita baca doa iftitah kita semalam, kita dah sebut, nak ulang lagi ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey tuan-tuan dan puan, memang ada sedikit persamaan dengan apa yang saya bagi pagi semalam dengan pagi ini. Sebab pagi semalam tu the total conceptual, the global conception semalam bila kita cerita tentang amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu, amalan yang ditolak. Hari ini kita dah boleh menjurus tuan-tuan dan puan prasyarat-prasyarat kepada amal yang diterima dan amal yang ditolak hari ini. Dan besok kita mendetail lagi, kita pergi kepada kelompok-kelompok amalan. Apa dia amalan-amalan yang amalan itu kalau kita lakukan tuan-tuan, amalan-amalan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang termasuk dalam dosa-dosa, sama ada dosa besar, dosa separuh besar, dosa kecil dan sebagainya. Sebagaimana amalan-amalan itu menghapuskan dosa kita, tuan-tuan dan puan, menghapuskan pahala kita, dan amalan-amalan itu dengan sendirinya menolak amalan kita daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya. Jadi niat kan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Bukannya mudah tuan-tuan, bukannya mudah. Memang aku karena Allah. Memang. Tetapi tuan-tuan dan puan, karena Allah itu bukan ucapan saja, Kepala fikirnya kerana Allah, hatinya terjentik kerana Allah, di sudut hatinya tuan-tuan bersemayam kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengalir dalam dari darah dagingnya, jantungnya mengepam, darah dagingnya mengalir ke otak dan sampai ke kaki, ke bawah tuan-tuan, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak kerana Allah menggerakkan tuan-tuan, ke office kerana Allah yang menyebabkan kita sampai ke office, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin Allah, apa pun Allah, kena yakin. Okey, nombor 2 tuan-tuan dan puan ialah apa yang kita lakukan ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian ya, tentang ikut cara Nabi ni tuan-tuan, mestilah kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sunnah, ikut cara Nabi dalam menjalankan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan, segala-galanya kena ikut Nabi. Daripada mengikut Nabi inilah, dengan cara Nabi lah tuan-tuan dan puan, insya-Allah ibadat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ikut Nabi, ikut sunnah, ikut cara hidup, ikut perkataan, ikut perbuatan, ikut amalan. Perkataan, perbuatan, amalan, tindakan, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak bacakan sepotong hadis di sini. Man ahya sunnati ba'da fasad, man ahya sunnati ba'da fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ikut cara Nabi, apa pun ikut cara Nabi, ketika rosaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang syahid. Tuan-tuan bayang tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan dia. Masya Allah tuan-tuan ya. La hawla wa la quwata illa billah. Tuan-tuan, man ahya sunnati ba'da fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dalam keadaan masyarakat sedang rosak, umatku sedang rosak, baginya pahala 100 orang syahid. Nah tuan-tuan dan puan ya,
Cuba tuan-tuan fikirkan, ikut cara Nabi dalam keadaan fahsyat dan mungkar ini, ikut cara ibadah Nabi, ikut cara bercakap Nabi, ikut cara perjuangan Nabi, ikut cara Nabi macam mana menghabiskan waktu paginya, waktu tengah harinya, waktu petangnya, waktu malamnya, ikut cara Nabi macam mana merancang mentadbir negeri dan negara, ikut cara Nabi macam mana melayan tetamu dan sebagainya, ikut cara Nabi macam mana Nabi tuan-tuan berhubung dengan ketua-ketua negara, dengan raja-raja dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan, dengan pemimpin-pemimpin besar dalam dunia. Ikut cara Nabi macam mana Nabi merancang peperangan, tuan-tuan dan puan. Ikut cara Nabi macam mana Nabi mentadbirkan Baitul Mal. Allah. Dan ikut cara Nabi macam mana mentadbirkan rumah tangganya, macam mana mentadbirkan anaknya, macam mana mentadbirkan isteri-isterinya, macam mana kasih sayangnya, macam mana tingkat penghormatan dia kepada isteri-isterinya dan kehormatan isterinya kepada baginda. Macam mana, tuan-tuan dan puan? Macam mana dalam kesibukannya, tuan-tuan cuba besok sibuknya, dia pentadbir, dia macam presiden, dia king of the king, tuan-tuan, dalam dunia Islam. Tuan-tuan cuba bayangkan ya, berapa orang yang ditakbir ketika itu, tuan-tuan. Islam, ketika itu orang Islam berada hari-hari dalam ancaman orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Macam mana dia nak mengatasi masalah kabilah-kabilah, berbagai-bagai kabilah, tuan-tuan, kabilah yang punya masalah masing-masing, yang suka berperang, yang suka bergaduh. Itulah suasana. Dan macam mana Nabi menghadapi masalah manusia, fikirnya jahiliyah, amalannya jahiliyah, tindakannya jahiliyah. Tuan-tuan dan puan, perkataan-perkataannya menggambarkan kejahiliahan mereka. Macam mana Nabi menghadapi keadaan itu, tuan-tuan? Macam mana, tuan-tuan dan puan, ugutan-ugutan dan serangan-serangan dan berbagai-bagai, tuan-tuan, bagai-bagai yang dilakukan kepada Nabi, menyakiti Nabi. Macam mana Nabi menghadapinya? Tapi itulah sunnah. Sebab itu, tuan-tuan, ikut satu sunnah Nabi di zaman fahsyat dan mungkar ini, dipahlakan, digandakan menjadi 100 orang syahid. 100 syahid. Allah, tuan-tuan. Sebab itu apa juga amalan yang kita lakukan, sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, kalau amalan itu mau dikategorikan sebagai amalan yang diterima oleh Allah, bukan yang ditolak oleh Allah, maka, tuan-tuan, antara prasyaratnya yang kedua, ikut sunnah, ikut cara Nabi Muhammad. Makan ikut cara Nabi Muhammad, tidur ikut cara Nabi Muhammad, ketandas ikut cara Nabi Muhammad, bercermin muka ikut cara Nabi Muhammad. Pakai baju ikut cara Nabi Muhammad, berjalan ikut cara Nabi Muhammad, ke masjid ikut cara Nabi Muhammad, amalan malam ikut cara Nabi Muhammad, amalan salatnya ikut cara Nabi Muhammad, melayan anak isteri ikut cara Nabi Muhammad. Apa lagi, tuan-tuan? Pergi bekerja ikut cara Nabi Muhammad, mesyuarat ikut cara Nabi Muhammad. Apa, tuan-tuan? Semuanya ada. Semuanya ada. Daripada yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya, semuanya telah ditunjukkan. Dan ulama, tuan-tuan, hampir sepakat mengatakan Al-Quran ada 114 surah, tuan-tuan, 30 juzuk, tuan-tuan. Ada yang memudahkan kita mengingatnya 6,666 ayat. Hampir seluruhnya sudah dipraktik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Daripada perkataannya, dari segi perbuatannya, dari segi amalannya, seluruhnya sudah menggambarkan Al-Quran. Sebab itu dikatakan, bila ditanyakan macam mana akhlak Nabi Muhammad, dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya. Jadi kita pun cubalah, tuan-tuan, akhlak kita pun cubalah akhlak kita supaya dapat akhlak kita ni digandingkan dengan apa yang diperuntukkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, yang pertama tadi niat, yang kedua ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, tuan-tuan, tidak meninggalkan yang wajib. Macam mana amalan nak diterima oleh Allah SWT? Katakanlah tadi, tuan-tuan dan puan, kita diberikan, katakanlah kita seorang setiausaha kepada syarikat besar, tuan-tuan, sekretari kepada syarikat yang besar. All the secretary functionsnya terletak kepada kita. Syarikat yang ada, yang tersedia dalam main board, tuan-tuan dan puan, Bursa Malaysia misalnya. Sibuk kita, tuan-tuan dan puan, sibuk. So dalam sibuk itu, tuan-tuan, jangan tinggal yang wajib. Salat jangan tinggal, salat. Tinggal salat aja, terbatallah amalan-amalan itu.
Saya selalu menyebutkan, nak ulang lagi pagi ni, saudara, mungkin saudara dah terfikir, kenapa Hasan kalau sebut semayang. Hampir tuan-tuan dan puan, malam tadi kita berbincang tajuk malam tadi tuan-tuan, bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Iqbal dengan Ustaz Firdaus. Malam tadi kita berbincang tuan-tuan, kita malam 9.15, jangan lupa malam ni tuan-tuan, malam ni 9.15, malam ni insya-Allah tajuknya amalan insan hujung usia. Amalan insan ujung usia, seluruh manusia ni tuan-tuan, kalau tuan panjang umur, tuan-tuan akan menempuh satu alam namanya alam hujung usia. 40 tahun dah mula dah, 50 tahun dah alam hujung usia. Tapi yang sebenarnya ikut tafsirannya 60 tahun ke atas itu dah amalan hujung usia. Saudara-saudara sebagian besarnya panjang umur, tuan-tuan akan masuk kepada alam ini, alam hujung usia. Malam ini tuan-tuan dan insya-Allah mungkin 4 orang kita berbincang pada malam ini tuan-tuan. 4 orang pukul 9.15 malam ni tuan-tuan, insya-Allah ia akan menunjukkan satu jalan kepada tuan-tuan, yang akan melakukan sikit kritis tentang kehidupan kita ni menjelang pergi kepada ambang ujung usia kita tuan-tuan. Apa amalannya? Malam ni kita nak bincang tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya agak malam tadi kita bincang suramnya rumah tangga. Suramnya rumah tangga. Masih salat. Dua-dua Ustaz Iqbal kata salat, Ustaz Firdaus kata malam tadi salat. Buatlah kerja apa pun, pagi-pagi pukul 6 dah pergi bekerja tuan-tuan, bekerja meeting after meeting after meeting. Tadi saya katakan situ syarikat, being secretary to the company, I think meetings tuan-tuan. Yang bahagian procurement melibatkan tuan-tuan, wakil tuan-tuan. Yang bahagian perancangan melibatkan tuan-tuan, wakil tuan-tuan. Yang bahagian business development juga tuan-tuan ada wakil atau tuan-tuan sendiri akan hadir. Tentang corporate tuan-tuan, tentang corporate punya hal-hal corporate affairs melibatkan tuan-tuan. Tentang membincangkan masa depan syarikat ini dalam keadaan COVID-19 ini, tuan-tuan akan terlibat sebagai sekretari kepada syarikat dan sebagainya. Inilah tuan-tuan. Tetapi kalau kita terlibat, bagus tuan-tuan. Keuntungan yang lepas-lepas syarikat mencatatkan keuntungan tuan-tuan, gross tahunan dalam 30 to 40% gross. Oh, hebatlah tuan-tuan, hebat. Sebagai satu corporate companies bertaraf antarabangsa macam itu tuan-tuan. Oh, itu memang hebat. Tapi kehebatan itu tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan jadi CEO, tuan-tuan jadi CFO, tuan-tuan jadi assistant managing director, tuan-tuan katakanlah menjadi general manager. Pagi, petang, siang, malam kerja. Zuhur tertinggal, asar tertinggal, maghrib tertinggal. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Amalan besar ni, amalan besar. Tuan-tuan bayang besar. Katakanlah tuan-tuan berada dalam company tuan-tuan, katakanlah company tuan-tuan, company komunikasi, telekomunikasi, tech companies ya. Company telekomunikasi. Hebat sekarang ni. Cerita pasal tuan-tuan dan puan, cerita pasal bukan saja fiber optik sekarang ni. Cerita yang lebih hebat daripada itu tuan-tuan. 4G dah tidak bincang lagi, 5G sekarang. Huawei telah cerita tentang 5G sekarang tuan-tuan. 5G sekarang. Amerika tak mau nak terima sangat tuan-tuan rancangan daripada orang Cina untuk melahirkan 5G, rentasan 5G di Amerika, di Eropah, di England dan sebagainya. Masalah besar tuan-tuan, besar cerita ni, satu dunia punya cerita. Tapi kalau kita yang bekerja di situ, hebatnya tuan-tuan, nak transform dunia. You are transforming the world. Kita transform dunia ini daripada satu tuan-tuan, dari satu yang bentuk non digital kepada digital. Sekarang ni tuan-tuan, beyond digital, beyond digitization. Sekarang ini doanya, ini masanya kita bercerita 5G ni. Tapi kalau kita cerita yang besar macam itu, salat zuhur tinggal, salat asar tinggal, salat maghrib tinggal, tak ada apa-apalah di sisi Allah. Itu yang saya kata fata morgana.
walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawafahu hasabah wallahu sari'ul hisab. Fata morgana, macam fata. Mereka menyangka amalan-amalan yang mereka lakukan itu akan memberikan mereka kekuatan kerana amalannya diterima oleh Allah. Sedangkan tuan-tuan dan puan, amalan mereka itu tidak lebih daripada fata morgana. Dalam mana mereka mendapati ada air, dipacunya kudanya. Ini gambaran di padang pasir, dipacu kudanya sampai di tempat yang ditandakan tadi, dalam kepalanya ada air. Dan itu kering kerontang, tuan-tuan. Tak ada oasis di situ, tak ada air di situ. Pacu lagi kuda, pacu lagi kuda. Dalam keadaan kuda sedang haus dan dia sedang haus. Yang berdepan pada dia ialah maut jika sekiranya tidak mendapati air dalam masa sehari ini. Itulah fata morgana. Dan kita mengejar fata morgana. Minta maaf tuan-tuan dan puan, saya, tuan-tuan, mungkin kita mengejar fata morgana. We are not chasing for reality. We are not chasing for something which is real, very real. Kehendak Allah itu real, sunnah Nabi itu real, cara Nabi itu real, menepati kehendak Allah itu real. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita rehat sebentar tuan-tuan, kita rehat sebentar, kita dengar pesanan sikit daripada Yayasan Sabha. Silakan tuan-tuan, silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan, bacakan buku ini, insya-Allah inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, kita berbincang atas tajuk, bersiri-siri tajuk ini tuan-tuan, sebab tajuk ini luas. Amalan-amalan yang ditolak, amalan yang ditolak versus amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang ditolak oleh Allah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memudahkan kita tajukkan saja kepada amalan yang ditolak. Okey, pagi semalam kita dah cerita tentang conceptual frameworknya. Apa dia amalan-amalan yang ditolak ini? Saya telah pergi gambaran, tuan-tuan, gambaran umum tentang berbagai amalan dan amalan yang ditolak. Pagi ini, tuan-tuan, pagi ini saya mengkhususkan kepada setidak-tidaknya ada 6 kriteria. 6 kriteria bagaimana amalan-amalan itu tidak ditolak, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu amalan kita, ingat contoh-contoh saya bagi tadi, amalan kita sebagai doktor, amalan kita sebagai polis, amalan kita sebagai guru, amalan kita sebagai profesor tidak diterima oleh Allah. Bukan ada amalan sehari, bukan ada amalan sebulan, bukan ada amalan setahun. Ada kita dah jadi profesor 30 tahun, takut amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita dah jadi guru, dekat nak pencen dah tuan-tuan. Lagi dah 2 bulan lagi nak pencen tuan-tuan. Kita dah berumur 59 tahun 10 bulan dah tuan-tuan. Pencen umur 60, lagi 2 bulan nak pencen tuan-tuan puan.
tapi takut amalan kita tidak diterima. Daripada guru biasa, penolong kanan beberapa ketika kita jadi pengetua, sama ada guru besar atau pengetua, guru besar sekolah rendah, pengetua sekolah menengah. Takut sampai pencen pada hari pencennya. Dalam buku catatan kita, tuan-tuan, amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan, sayangnya, nak mengadu dekat siapa, tuan-tuan? Nak mengadu dekat siapa? Bolehkah kita ulang balik pekerjaan kita daripada awal kita masuk kerja sampai umur 60? Tak boleh dah. Tak boleh ulang balik dah. Tapi masih ada ruang. Nanti tuan-tuan kita akan bincangkan apa ruang yang terbuka, apa pintu yang terbuka, apa tingkap yang terbuka. Apa dalam Islam ni, itulah cantiknya Islam. Sebab itu mari kita mendakap Islam, mari kita gigit Islam ini, tuan-tuan. Mari kita peluk Islam ini sampai akhir hayat kita. Kita peluk Islam dan mati dengan Islam. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, tadi tinggalkan wajib. Apa yang wajib? Salat wajib, menkhidmati mak ayah wajib. Apa lagi, tuan-tuan dan puan? Bekerja untuk agama wajib, mendakwahkan agama Allah, terlibat dalam kerja-kerja dakwah adalah wajib. Apa lagi wajib, tuan? Membantu anak yatim. Kita ada kemampuan, seluruhnya ada kemampuan. Wajib, tuan-tuan, wajib bantu sesama Islam kita. Pergi majlis ilmu wajib, duduk dalam majlis ilmu wajib, mengamalkan ilmu wajib. Di mana kita dalam konteks ilmu? Sibuknya kita bekerja, tuan-tuan, sibuk kita bekerja pagi, petang, siang, malam, mengendalikannya giant companies, tuan-tuan, giant global international companies. Tinggal sembahyang, tinggal segala kebajikan-kebajikan yang dikhususkan untuk keluarga, bergaduh suami isteri, tuan-tuan, bergaduh dengan anak-anak. Pasal kita kerja. Memang bawa balik gaji banyak, tuan-tuan, 70,000, 80,000 sebulan, betul banyak. Tapi apa maknanya ribuan itu kalau hati isteri remuk redam di rumah? Apa artinya, tuan, 70,000, 80,000 pendapatan, ada pendapatan 200,000 sebulan, tuan-tuan dan puan? Apa artinya? Kalau hubungan dengan anak kita terlalu officious, hubungan dengan anak, terlalu kerasmian hubungan dengan anak. Ada orang anak datang jumpa dia pun kena buat appointment. Ada orang, tuan-tuan, saya tahu, datang nak jumpa dia sebagai ayah sendiri, ayah kandung, nak jumpa, kena buat appointment. Yalah. Mungkinlah bagus susunannya begitu, mungkinlah bagus disiplinnya begitu. Tapi, tuan-tuan, bila kita dah buat appointment nak jumpa ayah, nak jumpa abang, nak jumpa kakak, kena buat appointment. Kita datang pun bukan boleh datang pakai slipper begitu aja. Bukan bila datang boleh pakai capal-capal begitu aja. Bukan datang boleh pakai kain-kain gombang begitu saja. Jadi macam mana hidup kita, macam mana, tuan-tuan? Okey. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi niatkan Allah, seulang. Yang kedua, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, meninggalkan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib, terutamanya salat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Kafir, amalannya tidak diterima oleh Allah. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluknya yang namanya insan itu beratkan salat. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Tuan-tuan, guguplah kita, takutlah kita, tuan-tuan, takut, tuan-tuan, takut. Takut kita meninggalkan salat, takut, tuan-tuan, takut. Ancaman-ancaman Allah kepada yang meninggalkan salat, ancaman Allah. Oh, dahsyat siapa yang meninggalkan salat, tuan-tuan. Besok di kubur, salah satu daripada ibadat yang mula-mula ditanyakan, yang mula-mula dihisab, ialah salat. Kalau berjaya hisab tetap salat itu, berjaya yang lain-lainnya. Kalau gagal terhadap salat, maka gagallah yang lain-lainnya. Sebab itu as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Malam tadi, tuan-tuan, hampir kita sudah bersiaran dengan pagi ni 127 hari. 127 hari kita sudah bersiaran. Rasanya setiap malam pukul 9 suku, tuan-tuan, dan setiap pagi macam ini, dan tetamu-tetamu saya dalam program tengah hari dan sebagainya, tak pernah kita tidak menyebut salat.
Yang saya ingat lah tuan-tuan, 127 hari we have got a daily program tuan-tuan, in the morning and in the late afternoon and also in the evening. Tak ada kita tinggalkan salat. Sebut salat. Tapi yang tak salat, yang tak jaga salat, bukan yang tak salat, yang tak jaga salat terlalu ramai bilangannya. Ada teman-teman mengatakan majoriti tak jaga salat. Zuhur salat, asar tak salat, maghrib salat, isyak tak salat, subuh tak salat. Subuh hari Sabtu pagi ni tuan-tuan, hari Sabtu pagi ni pukul 7.35 pagi tepat, 7.35 pagi ni, anak kita dah bangun ke belum? Anak dara kita dah bangun ke belum? Anak teruna kita dah bangun ke belum? Suami kita dah bangun ke belum? Isteri kita dah bangun ke belum? Anak saudara kita yang menumpang rumah kita, 2 orang tu dah bangun ke belum? Tuan-tuan, subuh tadi tuan-tuan, pukul 5.57 tadi sudah azan subuh. 5.57 dah bangun ke belum? Tuan-tuan, jadi kalau kita tak bangun pagi ni tuan-tuan, kita buat kerja apa pun nak selesaikan masalah keluarga pagi ni, nak selesaikan masalah keluarga, masalah besar yang melibatkan mak mentua, ayah mentua, masalah yang melibatkan pusaka kepada anak-anak menantu kita, kepada isteri kita, tuan-tuan, mak bergaduh adik-beradik pasal pusaka nak diselesaikan. Kita nak berjaya, kalau kita berjaya menyelesaikan pun berjaya, tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan nampak balik tuan-tuan bersalam-salaman kerana sudah selesai. Tapi kalau kita tak salat tuan-tuan, tak ada penyelesaian itu, tak ada dalam buku catatan malaikat, tak ada. Penyelesaian itu menjadikan satu ibadah, tak ada. Tidak jadi satu ibadah. Sebab kita meninggalkan satu amalan yang namanya salat. Okey. Kemudian tuan-tuan, yang kelima, yang keempat, tuan-tuan, yang keempat, akhlak yang baik. Ada 5 perkara ni. Yang keempat, akhlak yang baik. Untuk ibadat kita, untuk amalan kita diterima oleh Allah, yang tidak ditolak oleh Allah, akhlak baik. Macam mana akhlak yang baik? Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan ahli keluarga terdekat, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak, akhlak dengan jiran, akhlak dengan masyarakat kecil di penginggan kita. Ada masjidnya, akhlak dengan masjid, akhlak dengan surau, akhlak dengan madrasah, akhlak dalam muamalat, akhlak membeli belah, membeli dan menjual, akhlaknya macam mana? Akhlak sebagai penjual, kita pembeli, kita bukan meniaga, kita pembeli. Macam mana akhlaknya? Tuan-tuan jawapan, macam mana akhlaknya? Akhlak dengan masyarakat yang lebih luas lagi, akhlak dengan masyarakat kita tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, akhlak sebagai pemimpin, akhlak sebagai pengikut Allah tuan-tuan. Tak habis-habis perbincangan mengenai akhlak, tak habis-habis tuan-tuan dan puan. Akhlak yang dicerminkan melalui perkataan, akhlak yang dicerminkan melalui perbuatan, akhlak dalam kumpulan kecil, akhlak dalam kumpulan besar, akhlak dalam masjid, tuan-tuan, akhlak dalam surau, akhlak duduk dalam majlis ilmu. Allah tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, ada whatever that you do, no matter how small it is, there always be a component of akhlak, morality, ethics. Dan akhlak itu mestilah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan, memberikan gambaran kebaikan, kehebatan kepada akhlak. Ya, kita akhlak kita macam mana? Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, jadi akhlak setiap hari terpancar. Macam mana nak jadi akhlak baik? Tuan-tuan, akidahnya kena baik, syariatnya kena baik, akhlaknya kena baik. Akhlak tidak boleh baik kalau akidahnya tidak baik. Akhlak tidak mungkin menjadi baik kalau syariatnya, hukum hakamnya tidak baik. Dia tidak patuh kepada hukum Allah. Allah kata wajib, dia tak kata wajib. Allah kata haram, dia tak kata haram. Allah kata sunat, dia tak kata sunat. Allah kata makruh, dia tak kata makruh. Macam mana tuan-tuan dan puan? Ini akhlak. Akhlak dalam keluarga, akhlak suami dan isteri. Macam mana tuan-tuan? Kita tengok macam mana isteri tengking suami dia. Dalam kereta kadang-kadang
Menantu kita dengan anak kita, anak perempuan, menantu kita laki-laki, tengking anak kita, menantu kita tengking depan mak mertua, depan ayah mertua, dengan adik ipar seorang. Macam mana tuan-tuan? Kasar bercakap, ambil barang main rentap aja begitu. Macam mana? Saya ingat lagi, mak saya mengulurkan apa juga kunci ke, apa juga yang ayah saya perlukan, tak pernah bagi dengan tangan kiri. Kalau misalnya ada sesuatu pada tangan kanannya, tangan kiri bagi, dilapik tangan kanannya di bawah tangan kaki kiri untuk memberikan kunci tadi itu. Itu yang saya nampak. Kenapa dia jaga begitu, tuan-tuan? Kenapa dia jaga begitu? Akhlaknya, macam mana duduknya, macam mana dia layan suami, kan ya? Macam mana dia minum bersama, macam mana dia senyum bercerita tentang anak-anak bersama. Akhlak. Dan kita pun serupa juga. Suami pun akhlak kena tunjuk pada isteri, akhlak yang baik. Tunjuk pada mak yang akhlak yang baik. Macam mana kita layan mak kita? Mak datang, berlari kita bukakan pintu. Daripada kereta, buka pintu, keluarkan mak, ambil tangan dia, pimpin. Sampai naik tangga rumah kita, pimpin. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Buka pintu, dudukkan. Kasut dia, kalau tuan-tuan, kasut dia agak susah, kasut dia tersangkut sikit, kita tunduk, pegang kakinya, bukakan kasutnya, bukakan selipernya, bukakan sandalnya, kita buat. Pimpin terus sambil mendekatkan diri kita kepada dia. Itu yang saya buat kepada mak dan ayah saya lah, tuan-tuan. Tak maaflah tuan-tuan, itulah saya seronok mengkhidmati mereka, sangat-sangat seronok mengkhidmati mereka. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi nak naik baca khutbah mimbar, ada 3 anak tangga. Tuan-tuan, sahabat mendengar Nabi menyebut amin. Saya pendekkan ceritalah. Amin. Nabi pijak anak tangga pertama, kedua, ketiga. Tiap-tiap anak tangga dipijak, Nabi menyebut amin. Rupa-rupanya bila ditanyakan setelah habis Nabi berkhutbah, Jibril menjelma di hadapan Nabi Muhammad. Antaranya apa kata Jibril? Celakalah umatmu Muhammad dalam mana mendapati kedua ibu bapanya masih hidup, mereka tidak mengkhidmati ibu bapa mereka, gagal, menyebabkan gagal mereka memasuki syurga Allah. Apa kata Nabi? Amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Jadi mak kita, ayah kita, nanti tuan-tuan kita akan pergi kepada situ. Salah satu tuan-tuan amalan yang tidak diterima pasal apa? Menderhaka kepada ibu dan ayah, mengenepikan ibu dan ayah, tidak peduli kepada ibu dan ayah, tak layan ibu dan ayah. Sesal kita keluar duit untuk menyara ibu dan ayah. Tuan-tuan, tak ada masa untuk ibu dan ayah. Tuan-tuan, kita rasa kata ayah dan ibu macam liability, tertanggung kita, tuan-tuan dan puan. Ini dia. Kemudian tuan-tuan dan puan, itu akhlak. Yang kelima, tuan-tuan, yang kelima ialah natijah apa yang kita lakukan itu. Saya ulang balik, tuan-tuan. Yang pertama ialah niat. Yang kedua, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, tidak meninggalkan yang wajib, tidak meninggalkan amal yang wajib, terutamanya salat. Yang keempat, tuan-tuan, akhlak yang baik. Sepanjang masa tunjukkan akhlak yang baik. Dan yang kelima, natijah apa yang kita lakukan itu. Natijah yang kecil-kecilnya, yang sebesar. Apa natijahnya? What is the end result? Apa dia punya end result daripada apa yang kita lakukan itu? Kalau end resultnya, tuan-tuan, end resultnya menjahanamkan agama, no, amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau end resultnya memfitnah agama, no, amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau end resultnya, tuan-tuan, natijah akhirnya menyebabkan agama terpinggir, no. Kalau natijah akhirnya menyebabkan manusia lari daripada agama, no, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton yang dirahmati sekalian, saya rasa 5 perkara tadi, tuan-tuan, insya-Allah marilah kita sama-sama amalkan, tuan-tuan. Bukannya sukar sangat, bukan sukar. Niat kerana Allah. Pujuk diri, pujuk diri, pujuk diri, pujuk diri. Bacalah buku-buku, banyak buku-buku. Bacalah hadis-hadis. Baca sebelum hadis, bacalah Al-Quran.
supaya niat kita putih bersih. Apa yang kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, ikut sunnah Nabi. Ikutlah sunnah Nabi. Yang paling rampir kepada kita, rapat dalam kehidupan harian kita apa? Makan ikut sunnah, berjalan ikut sunnah, naik kenderaan ikut sunnah, masuk masjid ikut sunnah, duduk dalam masjid ikut sunnah, mentadbir anak isteri ikut sunnah, masuk tandas ikut sunnah. Semuanya, tuan-tuan, nak tidur ikut sunnah, bangun tidur ikut sunnah, Allah bercermin ikut sunnah. Apa lagi, tuan-tuan? Tak ada perkara dalam hidup ini yang kita lakukan tidak ada contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Almost nothing yang tidak dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebab itu kemudian, tuan-tuan, next, tidak meninggalkan yang wajib. Yang wajib, salat itu wajib. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Jangan. Dimanapun anda berada, dalam keadaan apa pun, jangan tinggal salat. Jangan tinggal. Wahai anak-anakku, wahai adik-adikku, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Sebagaimana yang saya sebutkan, hari ini hari 127. Hari yang ke-127 kita ke udara, tuan-tuan dan puan. Dalam apa program pun, program pagi dan program malam. Malam ni 9.15 ada program malam ni. Belum ada program lagi yang tidak menyebut mengenai salat. Belum ada lagi. Apapun dikaitkan dengan salat, apapun dikaitkan dengan salat. Kebahagiaan dikaitkan dengan salat, kesejahteraan dikaitkan dengan salat, keseronokan kita dalam keluarga bersama isteri dan anak dikaitkan dengan salat. Tuan-tuan, air mata yang mengalir dikaitkan dengan salat, Al-Quran dikaitkan dengan salat, hadis dikaitkan dengan salat. InsyaAllah, salatlah, tuan-tuan, salat. Tapi tuan-tuan dah salat, saya tahu hanya kadang-kadang ada yang regular, ada yang irregular. Make it regular, make it part of us, part and parcel of our well-being. Salat. Kemudian, tuan-tuan, akhlak yang baik. Akhlak dengan keluarga, akhlak dengan teman, akhlak dengan sahabat, akhlak dengan employee, akhlak dengan employer, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan orang muda, akhlak dengan kanak-kanak, akhlak dengan kanak-kanak ni, akhlak. Pasal dia kanak-kanak kita tidak berakhlak? Tidak. Pasal dia anak muda kita tidak berakhlak? Tidak. Layan mereka, tuan-tuan, layan mereka. Sebab itu saya ada satu program, tuan-tuan, namanya Sayangku. Sayangku yang saya tujukan intinya kepada anak-anak muda. Sayangku itu kebanyakan dalam YouTube dan Instagram. Tuan-tuan pergi pada Instagram saya, Dr. Hassan _Ali. Dr. Hassan _Ali itu Instagram. Banyak, tuan-tuan, insya-Allah saya sedang merakamkan nanti, pendek saja, 15 minit, 13 minit, 12 minit, 15 minit, khusus saya tujukan nadanya nada remaja, untuk anak remaja. Walaupun yang menyampaikannya dah tua bangka, tapi isi kontennya namanya Sayangku adalah untuk anak remaja. Tetapi pergi pada YouTube dan Instagram. Tetap pergi pada YouTube saya Dr. Hassan Ali, Instagram saya Dr. Hassan _Ali. Pergi, tuan-tuan dan puan. Jadi kemudian, tuan-tuan dan puan, kemudian akhlak yang baik, dan yang kelima, natijahnya. Natijah mesti baik. Natijah apa yang kita lakukan sekecil-kecilnya, tuan-tuan, menguntungkan agama, sekecil-kecilnya menguntungkan Islam, sekecil-kecilnya memertabatkan Islam, sekecil-kecilnya memuliakan Allah, sekecil-kecilnya mengagungkan Allah, sekecil-kecilnya, tuan-tuan, menumpukan segala hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, tuan-tuan, dia punya natijahnya. Mesti ada natijah. Whatever that you do, as I said, however small it must produce something positive in terms of result. The resultant effectnya mesti positif, tuan-tuan. Jadi inilah, tuan-tuan, insya-Allah akhirnya, tuan-tuan, pertama sekali, anjur husnul khatimah.
Tuan-tuan, kita ada Anjung Husnul Khatimah. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan tuan-tuan boleh tengok dalam paparan-paparan terbaru kepada kita dalam saya punya page, tuan-tuan dan puan. Saya tengok ada paparan baru sejak semalam lagi, tuan-tuan, iaitu kita memaparkan namanya, tuan-tuan, namanya wakaf tunai. Wakaf tunai ada RM10, ada RM50, ada RM100, ada RM500, ada RM1000. Wakaf kan, tuan-tuan, itu semuanya ada. Wakaf tunai itu dari sijil-sijil dia. Sijil-sijil dia dalam tu disebutkan wakaf yang sebanyak ini, tuan-tuan, dikecualikan daripada cukai pendapatan. Kita dapat tax exemption sebab kita bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi, tuan-tuan, RM10, RM50, RM100, RM1000, RM500, RM1000. Tuan-tuan, dermalah, tuan-tuan, wakaflah. Wakaf ini namanya wakaf tunai. Semalam dah terkeluar, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam page saya. Page saya Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, panjang. Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan type Datuk Doktor aja, Datuk Dr. Hassan aja, dah keluar. Sebab kita bersiaran hari-hari. Jadi kita punya apa naik di atas, tuan-tuan, di atas, bukan di bawah. You don't need to scroll down. You need to scroll down. Semuanya type Datuk Dr. Hassan. Dr. Hassan pernah cukup. Dr. Hassan, Hassan, 1S. Nama saya 1S, bukan 2S. Maka tuan-tuan akan dapati nanti paparan mengenai, tuan-tuan, wakaf tunai. Wakaflah, tuan-tuan. Tuan-tuan akan diberikan sijil wakaf itu. Sijil wakaf itu, tuan-tuan, framekan, tunjuk pada anak-anak. Inilah yang ayah wakafkan, inilah yang ibu wakafkan. Kamu pun akan mewakafkan. Seluruh ahli keluarga kita mewakafkan, supaya ada catatan pahala. Tiap ahli keluarga kita ada catatan pahala sampai kiamat nanti. Ada catatan pahala membangunkan bersama kompleks Anjung Husnul Khatimah. Guna kompleks ini ialah untuk saya dan teman-teman memberikan program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Program apa, tuan-tuan? Program pendidikan hujung usia. It sounds foreign, It sounds alien, Tak biasa kita dengar program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi kompleks husnul khatimah, Anjung Husnul Khatimah akan melaksanakan program ini secara bermodul. Dan juga anak-anak nak menjadikan anak yang soleh, anak yang solehah, untuk menkhidmati mak bapak dalam suasana soleh dan suasana salehah. Inilah di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang kedua, buku-buku, tuan-tuan, buku-buku ni tiga buku ni, tuan-tuan dan puan, tiga buku ni, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, ni tiga buku ni, saya harap tuan-tuan dan puan, ni tiga buku ni. Nah, inilah, tuan-tuan, buku yang saya tulis, tuan-tuan, tiga buku yang terakhir. Buku yang ke-41 ni, buku yang ke-42 yang ini, tuan-tuan, buku yang ke-43 buku ini. Saya dah tulis 43 buku, tuan-tuan. Saya dah tulis 43 buku. Di sini begini. Saya dah tulis 43 buku. Ni tuan-tuan tengok bukunya. Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Ini buku yang ke-43. Maknanya 43 title saya dah tulis, tuan-tuan, yang telah pun beredar sejak 20-30 tahun yang dulu dalam masyarakat. Dan dalam tentang buku ini, tuan-tuan dan puan, kita, tuan-tuan, dapatkan buku ini. Hasil dari penjualan buku ini kita masukkan dalam tabung dana membina Anjung Husnul Khatimah. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dapatkan buku ini. Yang ada library, dapatkan untuk library sekolah, library universiti, library persatuan, library jabatan-jabatan kerajaan, library di syarikat-syarikat swasta, library di kita punya office, library kita punya kilang-kilang, library di mana library tempatan kat masyarakat, public library di kampung-kampung, public library di daerah-daerah. Minta tuan-tuan dapatkan ini buku yang unik, insya-Allah seluruhnya ditulis, tuan-tuan, untuk membimbing kita supaya kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan, satu lagi, kita bersedia untuk menseminarkan buku ini. Tuan-tuan boleh call saya. Kita boleh seminar di mana juga. Singapura kita boleh pergi, Brunei kita boleh pergi, Selatan Thailand kita boleh pergi, Medan kita boleh pergi, Batam di Indonesia kita boleh pergi. Menseminarkan setengah hari seminar. Pukul 9 sampai pukul 1 kita boleh seminarkan tiap-tiap satu buku tu. Satu hari satu buku, tuan-tuan, bila-bila datang pula satu hari satu buku. Seminar setengah hari, dimulakan seminar tu hari-hari bila kita mulakan seminar, kita mulakan dengan sembahyang
sembahyang duha dan sembahyang hajat. Sembahyang duha, sembahyang hajat. Seluruh peserta, termasuk anak-anak kita yang kecil pun, kita latih sembahyang duha, sembahyang hajat bersama-sama. Munajat, berdoa kepada Allah sebelum kita memulakan kita punya seminar tu. Dalam seminar tu ada acara sembahyang duha dan sembahyang hajat bersama-sama. Ada ustaz yang mengiringi kita akan mengimamkan, atau saya akan mengimamkan solat duha dan solat hajat itu. Dan yang akhirnya tuan-tuan ialah kita punya taska nursery, kita punya nursery, namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Sekarang ni ada 8 cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Apa dia First Move Childcare Center? Kita ambil anak-anak bayi daripada 2 bulan sampai 4 tahun. Kita didik dia, kita asuh dia, kita jaga dia daripada pukul 7 pagi sampai 6 petang. 7 pagi sampai 6 petang, tuan-tuan. Prinsip kita ialah modern, professional, global, holistic, Islamic. Ulang balik. Modern, professional, global, holistic, Islamic. Kita nak bagi warna-warna Islam seawal bayi umur 2 bulan, tuan-tuan. Umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun, insya-Allah. Supaya mereka membesar manusia profesional, mereka jadi manusia profesional, manusia teknikal, manusia engineering, manusia apa pun. Tapi paksinya, asasnya adalah Islam. Asasnya adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh daftarlah, tuan-tuan. Siapa yang tinggal di Lembah Kelang, insya-Allah boleh daftar. Dan ada teman-teman yang nak minta buat First Move ni. Ada orang Johor nak minta buat, ada orang Kedah nak minta buat di tempat mereka. Kita boleh bincanglah, tuan-tuan dan puan. Kita boleh bincang macam mana caranya kita dapat panjang-panjangkan. Kalau ada yang terbaik daripada First Move Childcare Center ini, kita nak masyarakat menikmati keterbaikan itu, insya-Allah. Jadi yang lainnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah program besok pukul 7, tuan-tuan, hari yang ke-128 besok pukul 7. Titisan embun pagi. Hari ni hari Sabtu dan besok hari Ahad pukul 12.30. 12.30. Tuan-tuan pergi kepada YouTube pukul 12.30 nanti. Tuan-tuan pergi pada Instagram 12.30 nanti. Tuan-tuan akan dapati, insya-Allah, namanya Sayangku. Sayangku, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ataupun kita akan ada program-program yang kita rakam khas, yang terbaru, yang dipaparkan, yang pendek-pendek, tuan-tuan, antara 10-12 minit begitu saja. Malam ni jangan lupa, malam ini, tuan-tuan, apa ceritanya? Tuan-tuan, malam ni amalan insan hujung usia. Amalan insan hujung usia ada 4 orang, tuan-tuan. Saya bersama dengan Ustaz Nur Amir Nur Hizam. Kemudian tu tetamu kita, nama macam saya, exactly macam. Nanti malam ni saya nak cerita, tuan-tuan, macam mana kami berpergian. Nama ni menyebabkan kami 2 jam di airport tak dapat diselesaikan, tuan-tuan. Saya dengan Dr. Hasan Ali. Saya Dr. Hasan Ali, dia Dr. Hasan Ali, tuan-tuan, malam ni. Dan seorang lagi ialah Tuan Haji Tuan Haji Mat bin Mat, insya-Allah Tuan Haji Aziz Mat, Tuan Haji Aziz Mat, salah seorang daripada pesara, tuan-tuan, yang banyak melakukan kerja-kerja korporat dan juga kerja-kerja yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Sehingga sekarang ni isteri dan dia banyak melibatkan diri dalam hal-hal keagamaan, kemasyarakatan di tempat penginapan, di tempat tinggal masing-masing, insya-Allah. Malam ni pukul 9 suku, jangan lupa. Tajuk malam ni, amalan insan hujung usia. Amalan insan hujung usia. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Terima kasih yang tidak terhingga. Hari ini hari yang ke-127 kita bersiaran, tak berhenti-berhentinya, tuan-tuan dan puan, siaran paginya, siaran tengah hari dan siaran malamnya. Sokonglah kami, like and share. Tag kawan kita, tuan-tuan. Inilah hanya dengan ujung jari kita saja, tuan-tuan, meraih pahala demi pahala, pahala demi pahala, pahala demi pahala, pahala demi pahala. Inilah yang perlu dilakukan, insya-Allah. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan, Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.